Hari ini kita akan belajar Ekonomi Tingkatan 5 bagi topik 2.1.2 Syarikat Multinasional. Kita dah belajar tajuk globalisasi sebelum ini, di mana ciri globalisasi adalah wujudnya peserta baru iaitu wujudnya syarikat multinasional. Disebabkan dunia tanpa sempadan telah mencipta lebih banyak pasaran yang lebih luas, maka keadaan ini muncullah syarikat multinasional. Apakah maksud syarikat multinasional? Syarikat multinasional adalah merupakan firma yang beroperasi di beberapa buah negara secara serentak. Sebagai contohnya, Maybank. Maybank bukan sahaja berada di negara kita, tetapi Maybank juga mempunyai cawangan-cawangan di negara yang lain. Ada banyak contoh lain syarikat multinasional seperti Shell, IKEA, Honda, KFC, Coca-Cola dan sebagainya. Mari kita lihat ciri-ciri bagi syarikat multinasional, iaitu yang pertama, firma besar yang mempunyai cawangan di beberapa buah negara. Yang kedua, pemindahan teknologi canggih antara cawangan di negara yang berbeza. Dan yang ketiga, semua cawangan dikawal oleh firma induk. Okey, sekarang kita masuk dalam syarikat multinasional. Seperti sebelumnya kita telah belajar berkenaan dengan globalisasi. Jadi apa kaitan globalisasi dengan syarikat multinasional? Pertama adalah disebabkan oleh globalisasi adalah di mana dia berlaku antara interaksi dan integrasi di antara firma, manusia, isi rumah dan juga kerajaan dalam pelbagai negara. Okey, bila dikatakan dengan pelbagai negara bermaksud melibatkan negara-negara lain. Jadi apa kaitan dengan syarikat multinasional ini? Okey, mari kita tengok. Dunia tanpa sempadan ini adalah merujuk kepada globalisasi. Globalisasi yang berlaku. Okey, sebabnya globalisasi ini adalah satu perkara di mana kita boleh mendapatkan maklumat dengan lebih mudah dengan cara melalui internet, komunikasi dan juga ada beberapa cara lain. Okey, disebabkan berlakunya globalisasi memberi peluang kepada firma tempatan untuk pergi ke luar negara. Okey, bermaksud beroperasi ke luar negara. So, jadi apa dia maksud syarikat multinasional ni? Bermaksud firma yang beroperasi di beberapa negara secara serentak. Bermaksud dia adalah firma yang membuka cawangan. Cara nak ingat dia adalah cawangan bagi setiap firma. Contohnya, kalau kita contoh terlampak adalah KFC. KFC adalah cawangan di seluruh negara. Tapi kalau untuk produk Malaysia, kita nampak sini kita ada Sendapi, Aziata iaitu Celcom, Bank dan CMB Group iaitu Bank. Okey, kenapa dia ada dekat luar negara? Ada faktor-faktor yang berlaku. Kenapa? Sebab salah satunya adalah sebab faktor kos yang murah. Okey, tadi kita dah tahu berkenaan dengan apa dia maksud syarikat multinasional. Syarikat multinasional ni adalah firma yang beroperasi secara serentak. Seperti yang kita tahu, dia adalah melibatkan di mana dia berlaku serentak, mesti ada headquarters dia ataupun biasa kita panggil sebagai ibu pejabat. Okey, cuba kita tengok daripada sini. Kita tengok daripada gambar ni. Dia adalah headquarters ataupun ibu pejabat di mana dia mengendalikan beberapa cawangan lain yang berada di negara-negara lain. Okey, apa dia ciri syarikat multinasional? Pertama, firma besar yang mempunyai cawangan di beberapa buah negara. Betul lah. Kalau kita tengok yang ini adalah firma besar yang mempunyai cawangan di negara-negara lain dan pelbagai negara. Okey, seterusnya akan berlaku pemindahan teknologi yang canggih di antara cawangan di negara yang berbeza. Setiap negara ada kelebihan masing-masing, ada sumber bahan mentah masing-masing dan ada teknologi masing-masing. So, jadi apabila cawangan berada di negara lain, mereka boleh memperolehi teknologi yang dikeluarkan di negara itu dan menggunakan dengan yang baik dan dapat sedikit sebanyak membantu dalam maksimalkan untung kepada firma. Okey, semua cawangan firma dikawal oleh firma induk.
Okey, sekarang ni kita masuk kepada sekarang ni kita masuk kepada faktor-faktor yang mendorong syarikat korporasi antarabangsa, dan kita akan masuk kepada tajuk yang pertama, iaitu perlindungan perdagangan. Okey, kalau kita tengok perlindungan perdagangan, apa kaitan dia dengan faktor-faktor yang mendorong syarikat tempatan ke luar negara? Pertama adalah perlindungan perdagangan. Dia berlaku apabila aktiviti ekspor barangan selalu disekat oleh pelbagai sekatan perdagangan seperti cukai. Okey, kenapa sekatan perdagangan ini berlaku? Sekatan perdagangan berlaku disebabkan oleh contohnya kenderaan import seperti Honda, Toyota. Produk-produk yang diimport daripada luar negara akan dikenakan cukai kerana seperti sebelum ni terbaca cukai import kan. So, kenapa dia dikenakan cukai? Sebabnya untuk barang tempatan untuk harga barang tempatan menjadi lebih murah dan menguntungkan kepada pihak firma tempatan. So jadi kalau macam negara kita, macam mana kita nak mengelakkan untuk membayar cukai import adalah dengan cara firma kita kena buka operasi di luar negara. So jadi dia akan jimatkan kos ekspor, iaitu cukai yang dikenakan. Okay. So jadi cukai yang dikenakan akan menjadi rendah. Kenapa dia menjadi rendah? Cukai yang dikenakan adalah rendah. Contohnya Malaysia dia bersama dengan contohnya kenderaan, contohnya motor. Pada sebelum ni ada Nazar dah tak ada. Macam dulu Nazar, kita bekerjasama dengan Nazar. Tujuan dia supaya cukai yang dikenakan ke atas barang kita yang berada di Korea, sebab Nazar ni berbuat daripada Korea. So jadi barang cukai yang dikenakan akan menjadi lagi rendah dan menguntungkan kepada kita juga. Okey, tadi kita dah terangkan mengenai dengan perlindungan perdagangan. Perlindungan perdagangan dia berlaku untuk apa kaitan faktor mendorong syarikat korporasi antarabangsa, iaitu perlindungan perdagangan adalah untuk kurangkan cukai. Okey, kini kita masuk berkenaan dengan kos pengangkutan yang tinggi. Okey, kos pengangkutan yang tinggi ini memang biasa berlaku lah. Sebab bila kos meningkat, bermaksud harga barang meningkat. Okay. Ini adalah faktor penawaran. Okay. Sebabnya kos yang terlampau tinggi, so jadi untuk mendapatkan untung mesti wajib untuk naikkan harga barang. So ni kos pengangkutan meliputi 10% daripada kos barang satu produk. Ini berlaku disebabkan oleh contohnya kita nak orang Indonesia, contohnya negara Indonesia, dia nak beli barang seperti keropok leko di Malaysia. Okey, jadi apabila dia beli barang keropok leko daripada Malaysia, tapi firma di Malaysia dia kena tanggung kos pengangkutan. Okey, sebabnya Malaysia dan juga Indo, untuk barang Malaysia sampai ke Indo sama ada dia mestilah melalui udara, iaitu kapal terbang. So jadi kos untuk kapal terbang adalah mahal daripada kos biasa. Okey, so jadi apa yang firma akan buat, dia akan menaikkan harga barang sebabnya untuk tampung kos. Naikkan harga barang untuk tampung kos, dan meningkatkan keuntungan. So jadi apabila harga barang terlampau tinggi, jadi daya saing di pasaran antarabangsa akan berkurangan. Sebabnya barang-barang Malaysia adalah lebih kepada barang pengganti, atau barang pengganti ini adalah barang yang boleh menggantikan fungsi yang sama. Okey, jadi apa yang mereka buat? Mereka kena buka tapak operasi ataupun tapak firma yang baru di luar negara untuk menjimatkan kos pengangkutan pengeluar. Dan juga macam tadi kita belajar kita boleh kurangkan kos cukai. Okey, tadi kita dah bincangkan apa kaitan faktor yang mendorong syarikat tempatan ke luar negara, iaitu kos pengangkutan yang tinggi. Okey, kenapa kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan
firma tempatan berpindah ke negara disebabkan oleh apabila kos yang terlalu tinggi akan menyebabkan harga barang meningkat. So jadi dia akan mengurangkan daya saing firma untuk mendapat permintaan daripada luar negara. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Okey, bahan mentah seperti yang kita tahu dia adalah daripada sektor utama iaitu adalah hasil semajadi ataupun bahan galian yang tidak boleh diperbaharui. Jadi apa kaitannya dengan faktor dorongan berpindah ke luar negara? Okey, ini adalah berlaku kerana kekurangan bahan mentah. Sebabnya bahan mentah ini adalah bahan mentah yang tak boleh diperbaharui dan sentiasa berkurang dari tahun ke tahun. So jadi untuk menampung permintaan daripada dalam negara dan juga luar negara, firma terpaksa membuka cawangan baru di luar negara kerana kekurangan bahan mentah, dan juga dengan membuka cawangan di luar negara, mereka dapat menggunakan bahan mentah daripada negara tersebut. So ini tidak akan mengganggu pada pengeluaran barangan dan juga akan meningkatkan keuntungan. Ini berlaku dekat Thailand di mana Malaysia membuka syarikat beras iaitu di Thailand untuk menampung permintaan dan juga untuk menggunakan bahan mentah mereka untuk menjadikan sebagai keuntungan. Okey, tadi kita dah masuk berkenaan dengan bahan mentah atau hasil bumi yang unik. Okey, cikgu rumuskan balik. So, jadi bahan mentah atau hasil bumi yang unik ini kenapa belum menyebabkan firma tempatan membuka cawangan di luar negara? Kerana bahan mentah dalam negara dah semakin berkurangan. So, jadi untuk mengelakkan berlaku gangguan dalam pengeluaran, jadi apa yang dibuat adalah membuka cawangan di luar negara untuk mendapatkan bekalan bahan mentah yang baru untuk menampung permintaan daripada individu. So jadi kita masuk pula berkenaan dengan tenaga buruh dan kemahiran khusus. Okey, macam mana, kenapa firma tempatan membuka cawangan baru di luar negara? Pertama adalah disebabkan oleh tenaga buruh. Kenapa? Sebabnya kos yang rendah. So bila kos yang rendah dapat mengeksimulkan keuntungan. Okey, jadi ini adalah secara logiknya, bila kos upah terlampau rendah akan menyebabkan kos jadi lebih rendah dan seterusnya, dan akan dapat menawarkan lagi banyak barang dan juga menggunakan harga rendah. So jadi bermaksud lagi berdaya saing, kerana lagi berdaya saing di luar negara. Kerana dengan harga yang barang, hukum permintaan apabila harga barang menjadi murah, so bermaksud permintaan akan meningkat. Tadi kita baru sahaja selesai menerangkan faktor dorongan menyebabkan firma tempatan membuka operasi di luar negara. Jadi kini kita masuk berkaitan dengan risiko. Apa risiko yang dihadapi apabila syarikat multinasional membuka cawangan di luar negara? Okey, risiko kehilangan aset. Risiko kehilangan aset ini biasa berlaku apabila berlakunya peperangan. Kerana kenapa? Sebabnya apabila berlaku peperangan, kita tidak akan mampu untuk mengawal aset-aset yang kita ada, sama ada berlaku kerosakan ataupun berlaku kecurian. So sebabnya kita tidak dikawal oleh undang-undang di negara tersebut. Okey, dan juga ini juga boleh berlaku disebabkan oleh perubahan politik. Kalau kita tengok contoh dulu adalah lawan MDP, di mana adalah bawah kerajaan Barisan Nasional. So jadi apabila berlaku pertukaran kerajaan pertukaran kerajaan menyebabkan Wan MDP tidak diteruskan. Okey, seterusnya adalah tenaga buruh yang tidak kemahiran. Okey, ini salah satu juga risiko, kerana apabila firma tempatan berpindah membuka cawangan di luar negara, mereka akan menerima tenaga buruh. Contohnya Indonesia, walaupun mereka mempunyai tenaga buruh yang murah, ramai, tapi ada kemungkinan tidak kemahiran akan melakukan kerugian kerana kita terpaksa membayar kos untuk latihan dan juga kita terpaksa membayar kos untuk kerosakan yang berlaku. So jadi ini akan menyebabkan kerugian kepada firma. Okey, seterusnya adalah risiko berkenaan dengan risiko perubahan parti politik. Okey, apabila berlakunya perubahan parti politik, sudah semestinya akan wujudnya dasar-dasar baru. So jadi apabila wujud dasar-dasar baru, mungkin akan memberi faedah kepada kita ataupun memberi keburukan kepada firma tempatan. So jadi
ini bergantung kepada negara tersebut. So jadi sekiranya syarikat multinasional yang berada di luar negara dan tiba-tiba kerajaan telah bertukar dan membuat dasar baru yang menyebabkan kenaikan cukai ke atas firma luar negara yang bertapak di negara tersebut, maka ini akan merugikan firma tersebut. Okey, seterusnya risiko yang keempat adalah kemungkinan akan berlaku bantahan pendapatan masyarakat tempatan. Ini memang biasa berlaku, selalunya adalah isu gaji atau isu upah. Contohnya firma tempatan yang membuka cabang di luar negara. Isu yang mereka akan hadapi adalah gaji yang murah. Memangnya firma akan meletakkan gaji yang rendah sebab nak maksimalkan keuntungan, tetapi mereka akan anggap itu akan mengeksplorasi hak mereka. So jadi apa yang akan berlaku, mereka bersama ada mereka akan melakukan demonstrasi yang akan menyebabkan kerugian ataupun berhenti secara menuntut secara beramai-ramai. So ini akan merugikan kepada firma. Okey, kekurangan kemudahan asas. Macam mana risiko dihadapi apabila berlaku kekurangan kemudahan asas? Kekurangan kemudahan asasnya adalah seperti air, elektrik, kemudian tempat tinggal. Jadi apabila dia berkurang, dia akan menyebabkan kos kepada firma. So jadi mereka terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi ataupun mereka terpaksa mencari sumber yang lain, dan ini akan menyebabkan kerugian kepada firma dan secara tak langsung akan terpaksa menaikkan harga barang untuk mendapatkan keuntungan dan menjadikan barang tersebut menjadi kurang berdaya saing di luar negara. Okey, risiko yang terakhir adalah risiko untuk membawa balik kesemua untung kita yang berada di luar negara masuk dalam negara kita. Okey, ini memang biasa berlaku kerana isu dia even negara kita membuat kerana kita tak nak duit dalam negara kita keluar tiba-tiba secara banyak ke negara lain, kerana dia akan menyebabkan nilai mata wang meningkat. Sebabnya apabila nilai ringgit meningkat, jadi bermaksud harga barang ekspor pun meningkat. So jadi kita tengok apabila harga meningkat bermaksud permintaan menurun. So ini akan merugikan kepada firma. Jadi itulah antara risiko yang dihadapi oleh syarikat